Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada malam ni kita sambung lagi bacaan kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, pada jilid yang ke-6 kitab terjemahan, dan pada muka surat 111. Penyebutan keputusan dan hukum beliau sallallahu alaihi wasallam dalam pernikahan dan hal-hal berkaitan dengannya. Faslun, hukum beliau terhadap hukum beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap janda dan perawan, bahawa keduanya dinikahkan oleh bapa mereka. Izin perawan dan janda dinukil melalui jalur yang sahih daripada beliau sallallahu alaihi wasallam dalam as-sahihain, bahawa Khansa binti Khidam dinikahkan oleh bapaknya, tetapi dia benci hal tersebut, dan ketika itu dia sudah janda. Maka dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka baginda menolak pernikahannya. Maksud dia tak diterima lah, tak sah lah kan. Maksud dia kalau janda ini, kalau bapa dia nak kahwinkan dia, mesti kena minta izin dia. Kalau dia bagi boleh, tak bagi tak boleh. Itu. Ada pun perawan, perawan kita tengok bawah ni lah. Baik, disebut kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab As-Sunan, daripada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dikatakan pernah seorang wanita yang masih perawan mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia menceritakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam bahawa bapaknya menikahkannya dalam keadaan dia tidak senang, perawan tadi. Maka Nabi SAW memberikan pilihan kepadanya. Okey, untuk penjelasan dengan panjang lebar, kita boleh baca footnote yang kat bawah tu, huraiannya lebih luas. Footnote kat bawah tu. Footnote yang 191, hadis riwayat Abu Daud nombor 2096 dalam An-Nikah, bab seorang perawan dinikahkan oleh bapanya tanpa meminta pendapatnya. Ibnu Majah dalam kitab Nikah juga, bab orang yang menikahkan putrinya dalam keadaan dia tidak suka. Ahmad dalam Al-Musnad daripada hadis Jarir bin Hazim dari Ayyub dari Ikrimah daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sanad hadis ini sahih. Pandangan Abu Daud dan Al-Baihaqi yang melemahkan hadis ini dengan alasan statusnya mursal tidak bisa diterima oleh para muhaqqiqin, ahli tahqiq, para penyelidik. Penulis Ibnu Qayyim rahimahullah berkata dalam Tahdzibus Sunan, yang Sunan Abi Dawud, menurut metode Al-Baihaqi, majoriti fuqaha dan semua pakar usul, maka hadis ini sahih. Kerana Jarir bin Hazim adalah seorang yang thiqah, terpercaya, lagi sabat, yakni akurat, menukil riwayat, kuat.
Dan beliau telah meriwayatkannya secara bersambung, sedangkan mereka sendiri telah mengatakan bahawa tambahan riwayat dari seorang thiqah terpercaya harus diterima, yakni wajib diterima. Kenapa tambahan seperti ini mereka mahu terima di satu tempat, bahkan pada kebanyakan tempat yang sesuai dengan mazhab para muqallid, lalu mereka menolaknya pada tempat yang menyelisihi mazhab mereka? Sungguh mereka telah menerima tambahan seorang thiqah sebanyak lebih dari 200 hadis dalam bentuk hadis marfu', mausul. Hadis marfu' yang diangkat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Hadis mausul hadis yang bersambung, tidak terputus sanad dia. Tambahan lafaz dan semacamnya, itu pun kalau jari menyendiri dalam riwayatnya, maka bagaimana lagi kalau dia didukung juga oleh Zaid bin Habban dalam menisbahkan hadis ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui jalur Ayyub, seperti dikutip oleh Ibnu Majah dalam kitab As-Sunan. Baik. Dalam permasalahan ini juga ada hadis daripada Aisyah dalam riwayat Nasa'i dan Ahmad, bahawa ada seorang gadis yang masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf tadi ada sedikit masalah elektrik terputus, kena kilat, hujan kat luar tu kilat, jadi dia trip. Jadi sekarang saya guna line telefon lah, tadi guna wifi kat rumah. Jadi kita sambung balik apa yang kita baca tadi. Cuba tengok pada muka surat 112 ya. Muka surat 112, footnote bawah yang saya baca tadi, lebih kurang baris yang ke bawah daripada bawah tu kan. Daripada footnote yang 92 tu, yang ke atas tu 2, 3, 4, 5, 6, 7, baris yang ke 7 daripada bawah tu, beliau, okey, daripada Aisyah tu, okey, baris atas sikit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Baris yang ke-13 daripada bawah sekali. Baris yang ke-13 daripada bawah. Okey. Aisyah berkata, duduklah. Maksudnya daripada awal hadis ini, bahawa seorang gadis yang masuk ke rumah Aisyah lalu berkata, sesungguhnya bapa aku menikahkan aku dengan keponakannya, yakni sepupu akulah, untuk mengangkat darjatnya, sementara aku tidak suka. Aisyah berkata, duduklah kamu sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Lalu Rasulullah SAW datang dan Aisyah menceritakan hal itu kepada beliau. Beliau lalu mengirim orang kepada bapaknya untuk memanggilnya, dan beliau mengembalikan keputusannya kepada diri perempuan itulah, gadis tadi. Maka dia berkata, wahai Rasulullah, aku telah memperbolehkan apa yang diperbuat bapa aku. Akan tetapi aku hanya ingin mengumumkan kepada orang-orang bahawa bapa tidak berhak sedikit pun dalam masalah ini. Sanadnya sahih. Okey. Dekat tu kita baca dia punya footnote dia. Kita kembali ke atas balik. Kan? Muka surat 112 tu di atas tu. Kita baca balik di atasnya. Okey, wanita itu bukan khansa. Maka ini adalah dua kasus, yakni dua kes yang berlainan lah. Beliau memutuskan pada salah satunya dengan memberikan pilihan kepada janda, dan memutuskan pada kes lainnya dengan memberikan pilihan kepada yang masih perawan, yakni yang gadis lah. Disebutkan melalui jalur yang sahih dalam kitab As-Sahih bahawa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tunkahul bikru hatta tusta'dhana. Qalu ya Rasulullah, wa kaifa iznuha? Qala an taskuta. Perawan tidak boleh dinikahkan sampai dimintai izin. Mereka bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana izinnya? Beliau menjawab, kalau dia diam. Diam tu adalah izinnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Line tak berapa elok, putus-putus ya. Cikgu, saya guna line handphone sebab wifi kat rumah ni sedang kilat. Jadi saya risau dia jadi macam tadi.
Okay, kena kilat dia punya wifi terputus lah. Ni sekali pakai handphone punya line. Harap boleh jelas kot ya. Okey. Baik. Okey. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, saya dah tahu dah sahabat kita meninggal petang tadi. Kita doakan untuk dia lah. Kan? Disedekahkan pahala bacaan Fatihah kepada arwah Ustaz Rozita. Ikut satu pendapat boleh lah. Ikut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah boleh. Baik. Jadi dalam Sahih Muslim Nabi SAW bersabda, al-bikru tusta'dhanu fi nafsiha wa idhnuha sumatuha. Perawan dimintai izin terhadap dirinya dan izinnya adalah diamnya. Konsekuensi keputusan ini bahawa seorang perawan yang sudah baligh tidak boleh dipaksa untuk menikah dan tidak boleh dinikahkan kecuali dengan keredaannya. Ini adalah pendapat mayoritas atau pendapat majoriti ulama salaf. Dan merupakan mazhab Abu Hanifah dan Ahmad dalam satu riwayat. Inilah pendapat yang kami beragama kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya dan kami tidak meyakini selainnya. Kata Ibn Qayyim. Ini pula yang sesuai dengan keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintah dan larangan beliau, kaedah-kaedah syariat beliau dan kemaslahatan umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kesesuaian permintaan izin dengan keputusan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibn Qayyim, adapun kesesuaian permintaan izin dengan keputusan beliau, maka beliau telah memutuskan untuk memberi pilihan kepada perawan yang dipaksa menikah. Status mursal hadis ini bukanlah sesuatu yang menjadikannya cacat, kerana ia telah diriwayatkan secara musnad dan secara mursal. Musnad pun ada, mursal pun ada. Kalau kita berpendapat seperti pendapat para fuqaha bahawa sanad yang bersambung itu adalah tambahan, okey, lain tak apa lah, orang putus-putus yang lain okey, line okey tak? Suara jelas tak? Cuba komen. Yang lain cuba bagi komen. Sahabat-sahabat lain, adakah semua line macam ni putus-putus? Ada komen tak? Okey, tak ada komen, saya teruskan. Okey, Umi Zat kata okey, Abang Azman kata okey. Mungkin cikgu di Kuala Nerang, cikgu dekat Kuala Nerang mungkin lain tak clear kot. Okey, Tukiran kata okey, jelas. InsyaAllah saya teruskan. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. InsyaAllah nanti boleh tuntun balik yang apa, yang rakaman insyaAllah, yang putus-putus tu kan. Okey, sahabat di Kuala Nerang Kedah, dia kata line putus-putus. Yang di Penang saya tak pasti, yang di Rawang saya tak pasti. Okey, kemudian kita tengok baik, kerana ia telah diriwayatkan secara musnad dan secara mursal. Kalau kita berpendapat seperti pendapat para fuqaha bahawa sanad yang bersambung itu adalah tambahan dan perawi yang menyambungnya lebih didahulukan daripada yang menukilnya secara mursal, ya, maksudnya didahulukan yang musnad lah, yang bersambung.
maka hukumnya sudah jelas, yakni hadis itu sahih. Okey. Ini adalah praktik mereka dalam kebanyakan hadis-hadis lalu. Kenapa hadis ini dikeluarkan daripada hukum hadis-hadis yang semisalnya? Kalau kita menghukuminya sebagai hadis yang mursal, hadis mursal ni maknanya hadis yang tabi'in, dia tidak menyebut sahabat, dia terus sebut Rasulullah SAW. Jadi kalau ikutnya mursal ni dhaif lah. Tapi di sana hadis ni diriwayatkan secara musnad pun ada juga. Sebagaimana perkataan kebanyakan ahli hadis, maka ini adalah hadis mursal yang kuat dan dikuatkan oleh asar-asar yang sahih lagi tegas. Juga qiyas serta kaedah-kaedah syariat sebagaimana yang akan kami sebutkan. Maka tidak ada pilihan lain kecuali harus berpendapat dengannya, yakni dengan hadis ini. Ya, hadis ini ada yang kuat lah, yang sahih, yang kita terimalah, bahawa wanita tadi sama ada janda ataupun perawan tidak dibenarkan mengawinkan mereka tanpa izin mereka lah. Ya, gitu. Kesesuaian permintaan izin dengan perintah beliau sallallahu alaihi wasallam. Adapun kesesuaian pendapat yang mengharuskan meminta izin dengan perintah beliau, maka sungguh beliau telah bersabda sallallahu alaihi wasallam, perawan harus diminta izin, yakni mesti diminta izin. Dan ini adalah perintah yang diberi penekanan kerana ia disebutkan dalam bentuk berita yang menunjukkan ia benar-benar terjadi, nyata dan eksis, yang sah lah, ya. Sementara hukum asal dari perintah-perintah beliau sallallahu alaihi wasallam adalah wajib selama tidak ada ijma' yang menyelisihinya. Ini dia. Jadi hukumnya wajiblah. Okey. Kesesuaian permintaan izin dengan larangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Adapun kesesuaiannya dengan larangan beliau didasarkan kepada sabda beliau, perawan tidak boleh dinikahkan sampai diminta izin. Maka beliau telah memerintahkan dan melarang, memutuskan wanita boleh memilih. Jadi baginda telah memutuskan bahawa wanita ni boleh pilih, dia nak atau boleh tak nak. Ini adalah penetapan hukum dengan metod yang paling kuat. Ya, jelaslah. Kemudian kita lihat pula tentang kesesuaian permintaan izin dengan kaedah-kaedah syariat. Adapun kesesuaiannya dengan kaedah-kaedah syariat beliau SAW, kerana perawan yang sudah baligh, yakni dewasa, yang berakal dan sudah bisa mengetahui yang baik, ya, bapaknya tidak memiliki hak untuk mempergunakan sedikit pun daripada hartanya kecuali dengan keredaannya, dan bapa tidak boleh memaksanya untuk mengeluarkan hartanya walaupun sedikit tanpa keredaannya. Maka bagaimana sehingga bapa diperbolehkan mengekangnya dalam kekuasaan seorang lelaki? Kalau yang tadi pun tak boleh, macam mana pula nak kahwinkan dia tanpa redha dia? Dan menyerahkan kemaluannya tanpa keredaannya kepada orang yang diinginkan bapaknya. Padahal wanita itu termasuk orang yang paling terpaksa dalam masalah ini. Dan lelaki itu adalah orang yang paling dia benci. Bersamaan dengan itu, bapaknya tetap menikahkannya dengan lelaki itu dalam keadaan dia memaksanya tanpa ada keredaan darinya untuk menikahi siapa yang dia kehendaki, dan menjadikannya sebagai tawanan di sisi laki-laki tersebut, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha fin nisa'i, bertakwalah kalian kepada Allah dalam masalah wanita, fa innahunna awanin 'indakum, kerana sesungguhnya mereka adalah tawanan pilihannya tanpa ada keredaan darinya. Sungguh telah berlaku batil orang yang mengatakan, kata Ibn Qayyim rahimahullah, sungguh telah berlaku batil orang yang mengatakan
Kalau seorang wanita telah menetapkan calonnya yang sekufu, sepadan, lagi dia mencintainya, dan bapaknya juga telah menentukan calon lain yang sekufu, maka yang menjadi patukan, yang jadi pegangan adalah penentuan bapaknya, walaupun lelaki-lelaki itu dibenci oleh si wanita dan jelek penampilannya. Jadi batil perkataan ni, tak boleh diterima perkataan ni. Saya kata sungguh telah berlaku batil, salah lah perkataan macam tu, ya? Jadi bapak dia tak ada hak untuk memaksa dia. Dia atas pilihan dia, dia tak ada, tak boleh paksa. Dia tak ada, tak boleh paksa. Salah paksa, tak sah. Gitu. Kemudian kesesuaian permintaan izin dengan maslahat umat. Adapun kesesuaiannya dengan maslahat umat, maka tidak tersembunyi maslahat yang didapatkan oleh wanita ketika dia menikah dengan calon yang dia pilih lagi dia redai. Jadi maslahat dia gembira, di mana terwujud tujuan pernikahan untuknya. Akan terjadi sebaliknya kalau dia menikah dengan orang yang dia benci dan jauhi. Sebagaimana sunnah yang tegas tidak menerangkan hukum ini. Jadi mana gitu. Dia kata seandainya sunnah yang tegas tidak menerangkan hukum ini, nescaya kias yang sahih serta kaedah-kaedah syariat tidaklah mengharuskan selain hukum ini. Wabillahi taufiq. Hukum ni apa dia? Hukum tak boleh paksa wanita untuk berkahwin, kan? Tanpa pilihan dia, tanpa keredaan dia. Baik. Seterusnya, argumentasi ataupun hujah, ya, untuk mematahkan pandangan mereka yang berpegang kepada hadis janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya, untuk membolehkan memaksa perawan menikah. Jadi maknanya di sini Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala didatangkan hujah untuk melawan bagi mereka yang mengatakan, oh, hadis tu cerita untuk wanita janda, tidak wanita perawan. Adapun wanita perawan kita boleh paksa dia. Itu maknanya. Jadi di sini Ibn Qayyim didatangkan hujah untuk mematahkan orang yang berpendapat macam tu. Okey. Kemudian kita tengok apa dia kata Ibn Qayyim rahimahullah. Kalau ada yang mengatakan, tengok ni, dia datangkan persoalan dia timbulkan, kemudian dia jawab. Kalau ada yang mengatakan Rasulullah SAW telah menetapkan adanya perbezaan antara perawan dan janda dalam sabdanya, wala tunkahul ayyamu hatta tusta'mara wala tunkahu al-bikru hatta tusta'zana. Seorang janda tidak boleh dinikahkan sampai dimintai sarannya, ditanya, diminta dia punya, diberi cadangan kepada dia. Kalau setuju, tak setuju tak boleh. Dan perawan tidak boleh dinikahkan sampai diminta izinnya. Dan beliau bersabda, ada yang satu lagi pula, al-ayyamu ahaqqu bi nafsiha min waliha wal bikru yasta'zinuha abuha. Seorang janda lebih berhak mengatur dirinya sendiri daripada walinya, dan perawan dimintai izin oleh bapaknya. Okey, sekarang dia orang nak gunakan dalil ni, nak cerita kata kalau perawan boleh paksa, janda tak boleh paksa. Okey, jadi mana, kan, apa hujah mereka dengan hadis? Kita tengok. Kemudian di bawah ni akan dijawab oleh Al-Imam Al-Qayyim lah, bahawa hujah itulah hujah yang batil, tak boleh diterima. Baik. Maka beliau menjadikan yang janda lebih berhak mengatur dirinya daripada walinya, sehingga diketahui bahawa wali seorang perawan lebih berhak terhadap wanita tersebut daripada dirinya sendiri. Kalau tidak, maka tidak ada gunanya mengkhususkan makna ini kepada yang sudah janda. Dia pakai tak? Dia berguna kaedah ni. Okey. Beliau SAW juga membezakan antara keduanya dalam sifat izin. Kata dia ni hujah dia lah, yang kata perawan boleh dipaksa. Ya.
Beliau sallallahu alaihi wasallam menjadikan pernyataan izin seorang janda dengan berbicara langsung dan izin perawan adalah diam. Kata mereka, semua ini menunjukkan keredaan perawan tidak diperhitungkan. Tak boleh pakai.